Ustaz kena ingat tau. Satu benda yang doktor tu highlight kat saya. Bila kita marah, macam mana kita nak cari perkataan yang sesuai? Itu cabarannya. Sebab tu Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Bila kita marah, kita tak akan jumpa perkataan yang sesuai untuk anak kita. Yang ni saya belajar. Okey, mari saya cerita kat Ustaz satu contoh. Ni tapi benda ni berlaku dekat saya, yang saya belajar Ustaz. Saya menyesal sampai hari ni Ustaz. Benda ni berlaku sekali je dalam hidup saya. Sekali. Taubat Ustaz. Tak berlaku dah insya-Allah sampai bila-bila benda ni. Tak mau dah Ustaz. Sebab nampak sangat kita ni tak ada ilmu Ustaz. Dan saya malu dengan anak-anak saya. Sebab apa? Yeah. Sebab saya nak anak dan nak jadi bapa dalam keadaan saya tak ada ilmu. Suatu hari saya balik Ustaz. Saya balik daripada pejabat. Daripada kuis lah. Saya balik. Ini pada tahun 2014-2015 Ustaz. Maknanya way back 6 years ago lah. Saya balik kerja penat Ustaz. Kita balik kerja pukul 5.30, 6 tu kita balik, kita sampai rumah. Saya matikan enjin kereta, saya balik rumah, saya pergi ambil anak saya. Anak saya nama Mustafa. Masa tu anak saya Mustafa je yang ada. Anak sulung je ada Ustaz. Mak bapak saya kebetulan duk ada di rumah saya waktu tu Ustaz. Okey. Bapak saya ni antara terus nak cerita benda ni jadi panas kepala terus Ustaz. Sebab impact dia kepada saya. Impact dia kepada saya Ustaz. Kesan yang cerita ni beri. Cerita ni beri kepada saya. Sehingga saya malu sebab bila tajuk mak bapak je. Bila kata Ustaz tolong cerita Ustaz pasal mak bapak ni mendidik cara Rasulullah. Saya dalam hati macam mana aku nak cerita. Aku pun biasa salah. Aku nak ajar apa kat orang. Macam tu Ustaz faham tak? Jadi bila saya balik tu saya penat. Saya ingat lagi saya pakai kemeja Ustaz. Saya pakai kemeja, saya balik kerja. Masa tu nak jadi cerita Mustafa ni time maghrib dia nak menangis. Dia bukannya pasal jin syaitan apa, tidak. Sebenarnya setiap kali nak dekat maghrib tu lah saya baru nak balik. Jadi dia nak attention kita. Dan dia nak manja. Ustaz faham Ustaz, saya tiap-tiap malam Ustaz, saya tidur, saya peluk anak saya ni Ustaz. Tiap-tiap malam sampai ke malam semalam Ustaz. Saya tidur hak seorang belah kanan, seorang belah kiri, hak yang kecil ni yang Sulaiman dia duduk dengan mak dia. Daripada anak saya yang sulung Ustaz, daripada Mustafa saya tidur lagu tu, dengan Ibrahim saya tidur lagu tu, andai kata Husna isteri saya on call malam, Sulaiman ada dengan saya, Sulaiman pun duduk dengan saya, anak-anak saya. Ustaz bayangkan saya tidur macam tu dengan anak saya. Tetapi bila saya balik kerja, mereka masih lagi craving untuk dapatkan attention. Saya sangatlah macam terasa hati sekiranya ada mak bapak yang mereka tak dapat buat macam tu dengan anak mereka. Dan bila anak mereka lebih-lebih lagi lah akan craving meminta perhatian daripada mereka. Ustaz faham tak? Maksud saya? Saya duduk dengan anak saya. Itu pun mereka nak perhatian saya. Bayangkan yang mana yang tak tidur peluk anak-anak. Kemudian anak-anak akan perlukan dia punya perhatian. Kemudian dia saya sayu Ustaz. Jadi benda ni kesan daripada saya belajar Ustaz. Benda yang jadi dalam hidup saya. Jadi saya balik, Mustafa dia nak menangis Ustaz. Jadi dia nak nangis. Masa tu umur dia baru setengah. Ayah dengan mak saya ada di meja makan, tengah makan maghrib. Mak dengan ayah saya selalu makan awal, makan malam awal. So saya pergi depa boleh sembahyang maghrib, Aisyah, lepas tu depa boleh tidur. Okey, mak pak saya begitu. Jadi bila saya balik tu Mustafa nangis. Bila menangis, kali pertama saya okey Ustaz. Saya kata, sabar tunggu Ustaz, jangan duk nangis ni, maghrib ni tak elok oleh tak suruh menangis. Sekali, dua kali. Manalah anak kita faham, maghrib menangis tak elok. Ustaz, budak setahun setengah, mana cerna perkataan maghrib menangis tak elok. Kemudian dia duduk menangis. Saya penat Ustaz. Dia punya Swiss marah tu dia on Swiss marah tu Ustaz. Dia on Swiss tu Ustaz. Dia menangis. Saya pegang dia Ustaz kat tangan dia dua-dua ni. Saya angkat dia Ustaz. Saya goncang dia Ustaz. Saya kata, hai. Saya kata begitu. Elok saya kata, hai. Ni bapak saya. Tok Wan. Tok Wan ni dia lain sikit.
Bapak saya dia tengok macam tu, dah lah saya buat tu depan bapak saya lah. Sebab saya masuk rumah, meja makan depan tu. Meja makan depan tu. Anak saya kat tengah-tengah ni. Jadi saya angkat dia tu tangan sini, bapak dengan mak saya duduk ada dekat meja makan. Bapak saya nampak macam tu, dia ketuk meja tak kuat. Bapak saya ketuk meja. Kedung dia ketuk meja tu. Dia kata, hang tinggal dia. Hang tu naik atas, ni mandi. Bapak saya cakap dulu tu. So, saya pegang dia tu, tapi itulah kata tu, bila kita mana pun kita kena kontrol diri kita. Betul, Ustaz. Bila saya pegang lagu tu dia, saya kata, hey, ayah saya ketuk meja, rasional saya tu segera datang, saya letak dia, terus saya naik atas pergi mandi. Lepas tu ayah saya dia meletak lah, lepas tu kita kena marah lah, standard lah, itu standard, kita belajar. Tapi point saya nak bagi tahu dekat semua orang, bila saya kenang balik benda tu, itu yang saya kata, saya ni bapak jenis apa saya ni. Sebab tu, sampai anak ketiga dah ni Ustaz, setakat ni Alhamdulillah, tak berlaku lagi benda lagu tu. Sekali tu cukup. Mengajar saya.